Yes, conclusively, we have a strong, formidable majority. I'm not talking about 4, 5, 6. I'm talking about much more than that. Hai semua, selamat datang ke Syarul Masang Channel, platform perkongsian tips bahasa badan dan psikologi untuk kejayaan dan kebahagiaan. Sejak 2-3 hari ini memang telefon saya bertalu-talu dengan soalan, betul ke Datuk Seri Anwar Ibrahim ada numbers? Tak kiralah yang melalui WhatsApp, FB Messenger, even di Telegram, dan kalau berjumpa lagi lah, sering ditanyakan oleh sama ada rakan, peserta program, bekas peserta dan juga beberapa orang yang lain yang mana mereka, saya yakin, cuba ingin mendapatkan kepastian. Jadi untuk video kali ini, saya akan cuba untuk mengulas bahasa badan dari aspek politik, tapi suka saya ingatkan, saya hanya mengulas ataupun menganalisis dari aspek betul ke Datuk Seri Anwar Ibrahim ada numbers. Tapi sebelum kita bincang dengan lebih mendalam lagi tentang topik kali ini, saya mahukan anda yang belum menekan butang subscribe untuk menekan butang subscribe yang terdapat di bawah video ini. Jadi insya-Allah anda tidak akan terlepas tip lagi pada masa akan datang. Baik, kita straight to the point kepada topik kita pada kali ini. Pada 23 September 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan di sebuah sidang media bahawa beliau telah mempunyai bilangan MPs yang mencukupi untuk menggantikan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi analisis yang kita akan lihat di sini ialah waktu sesi soal jawab. Kenapa sesi soal jawab? Kerana bagi saya ini adalah waktu yang paling penting untuk kita melihat bahasa badan seseorang yang mana akan berlaku pertembungan yang menarik di antara limbik sistem dan juga neocortex di bahagian otak kita. Yang mana limbik sistem adalah bahagian di otak kita yang akan memproses bahasa badan dan ia akan berlaku secara subconscious. Mulut kita pula dikawal oleh neocortex dan ia berlaku secara conscious. Oleh sebab itu, mulut kita mempunyai pilihan untuk menentukan jawapan sama ada mengatakan ya ataupun tidak kerana kita boleh kawal, tetapi bahasa badan tidak boleh dikawal. Jadi ingat di sini, limbik sistem berlaku secara subconscious. Kita tidak sedar pun apakah bahasa badan yang kita pamerkan ketika berkomunikasi dengan seseorang. Jika masih ingat video yang mungkin saya pernah kongsikan sebelum ini, saya ada mengatakan jika berlaku konflik di antara verbal dan juga bahasa badan, ambillah bahasa badan sebagai jawapannya. Jadi jom kita saksikan sesi soal jawab di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga para wartawan yang hadir di Le Méridien Hotel Kuala Lumpur. Yes. Can you prove that you have the numbers for the majority in Parliament right now? Yes, conclusively, we have a strong, formidable majority. I'm not talking about 4, 5, 6. I'm talking about much more than that. Okey, kita dapat lihat pada soalan pertama, soalan yang diajukan oleh wartawan dilihat seperti soalan tertutup. Dalam soalan tertutup, jawapan juga mestilah berbentuk tertutup. Kerana jika soalan tertutup dijawab dengan jawapan berbentuk terbuka, hotspot berlaku di situ. Jadi dalam soalan pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab dengan yes dan kemudian beliau mengangguk pada setiap perkataan strong, formidable, majority. Ini memberikan kefahaman kepada kita bahawa jawapan beliau adalah bersifat jelas, berbentuk penegasan dan nada suaranya juga adalah penuh berkeyakinan. Dapat juga kita lihat dalam soalan yang sama ini tadi, beliau ada menggelengkan kepala pada ayat not for 4, 5, 6, iaitu ayat yang menunjukkan jumlah bilangan adalah jauh melebihi majoriti tipis. Verbal dan juga non-verbal adalah kongruent, jadi tiada keraguan pada jawapan untuk soalan pertama ini. Close to. Alright, untuk soalan kedua pula, beliau menggunakan nada yang penuh berkeyakinan ketika menjawab soalan adakah beliau memperolehi majoriti 2/3. Ada ahli yang saya dapat bersenarai, ada ahli-ahli parlimen dari pelbagai parti dan saya fikir untuk saya hanya umumkan yang ini biar mereka
menyusul dengan pandangan mereka. Tapi setakat ini saya ada dokumen tetap, tidak harus diragui. Kalau tidak, saya tidak lakukan sidang. Alright, untuk soalan ini pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab dengan tangannya diilustrasikan seperti palm down, tapi dilihat seperti chopping yang menyampaikan maksud, penegasan dan juga firm. Tak kala pada jawapan tak diragui pula dapat dilihat kepalanya digelengkan yang menunjukkan wujudnya kongruen di antara verbal dan juga non-verbal. What is the number? Yes. Yeah. Do you believe you have got the majority in parliament? Strong majority. Yeah. Strong, formidable, convincing majority, not a small majority. What is the number of MPs that you say you claim to have under your composition? Strong, convincing, formidable. What number? Can you give us Numbers only after I inform the Agong. Agong should be the first person to be informed of the details. But it suffices for me to say it's not a small majority. It's a convincing, formidable, strong government we're talking about. We need a strong, stable government to run this country and save the country. Cuk, kita mungkin perasan ya, beberapa soalan yang ditanya ni seperti berulang-ulang. Dapat juga kita lihat jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, iaitu pada jawapan strong, formidable, convincing majority. Setiap kali dijawab, jawapannya adalah kongruen daripada awal sehingga habis. Ada anggukan, ada masa tangannya dilihat seperti chopping, nadanya jelas, menunjukkan tiada keraguan pada jawapannya. Kenapa saya highlightkan mengenai soalan berulang-ulang tapi jawapannya kongruen? Pernah atau tidak kita mengambil ujian psikometrik? Selalunya sebelum kita nak temuduga, kita akan isi form dan kemudian ada soalan berbentuk psikologi ditanyakan kepada kita. Yang mana dalam soalan itu, kadang-kadang kita mungkin bagi yang pernah menjawab, mesti pernah melalui tadi macam soalan ni dah ada, kan? Jadi kalau kita lihat kepada soalan yang dilihat berulang-ulang, sebenarnya kita nak melihat adakah berlaku kongruen yang sama daripada awal sehingga habis soalan. Jika sama, ketepatan adalah tinggi. Namun kalau tak sama, ada ketidakjujuran dalam menjawab soalan tadi. Jadi dalam analisis video ini, jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kongruen daripada awal sehingga ke akhir sesi soal jawab. We are not talking about party, we are talking about MPs. Of course, MPs who are now with the government, which may include, which of course have included Barisan, have joined members of parliament. Alright. Ketika menjawab mengenai members of parliament, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan ilustrasi seperti ini, yang mana dalam bahasa badan membawa maksud penegasan. Jadi dalam konteks jawapan, beliau menegaskan sokongan yang diterima adalah daripada MPs dan bukan melalui parti. Those who have decided to join have to accept that this government will respect the issue of integrity, good governance, anti-corruption, rule of law. Of course, it's a Malay Bhutara majority, but a country that's inclusive of all racial, race and religious denominations in the country. Okey, kalau kita perasan ya dalam video tadi, ilustrasi tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dengan chopping yang mana dalam bahasa badan membawa maksud penegasan dan perlu diberikan perhatian. Kita dapat melihat di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan chopping ini tadi ketika menegaskan polisi yang bakal dibawa jika berjaya membentuk kerajaan baru nanti. Jadi secara kesimpulannya, jika ditanya kepada saya, yang mana saya akan ulas dari aspek bahasa badan, benarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai numbers? Jadi saya boleh katakan melalui bahasa badan beliau dan juga verbal beliau kongruen antara satu sama lain. Ini menunjukkan ya, beliau mempunyai numbers ataupun majoriti sokongan yang mencukupi untuk beliau membentuk kerajaan baru. Bahasa badan jelas, verbal dan non-verbal juga adalah selari. Jadi sebagai rakyat, kita nantikan saja apakah perkembangannya nanti. Seperti yang saya katakan pada awal video tadi, analisis ini adalah hanya sekadar untuk melihat benarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim ada numbers. Itu saja. So no hard feelings. Berminat untuk saya kongsikan lagi tips pada masa akan datang, tuliskan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan baca dan ulas pada video yang berikutnya. Klik pada butang subscribe dan jumpa lagi pada masa akan datang.